dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 71. Yang berbahagia pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, penganjur kuliah pengajian, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di awal bulan Jamul Akhir, meninggalkan bulan Jamul Awal yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Ar-Rasul, antara peristiwa besar di bulan Jamul Awal ialah peristiwa perang Zatul Riqa'. Zatul Riqa', perang perceraian. Biasa tuan-tuan sekalian, nisbah perang zaman Nabi ni dan zaman Khulafa Ar-Rasyidin nisbah dengan nama tempat. Dah beringat balik perang Badar, lembah Badar, perang Uhud dekat Bukit Uhud tuan-tuan, perang Hunain, perang Taif, perang Tabuk, perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang Al-Qadisiyah, semua sandar pada nama tempat laku perang tuan-tuan sekalian. Kalau macam Datuk Anan, apa Bukit Timah, tragedi Bukit Timah tuan-tuan sekalian. Ini Zatul Riqa', perang perceraian. Mengapa digelar perang perceraian? Tentera-tentera Islam terpaksa koyakkan kain pada badan mereka untuk ikat tapak kaki mereka tuan-tuan, nak balut tapak kaki. Sebab musim panas, pijak pada pasir panas, batu-batu tajam panas, ada yang tercabut kuku jari kaki mereka. Tuan-tuan, adalah kejerihan, tadhiyah, pengorbanan yang dialami oleh generasi Quran, jilul Quran, untuk bawa agama kepada kita sampai kita semua tersentuh dengan nikmat iman dan nikmat Islam tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, kena hargailah tuan-tuan Islam yang Allah berikan kepada kita. Jangan bercakap tak ketahuan hala tuan-tuan sekalian, buat video tak ketahuan hala, tulis di Facebook tak ketahuan hala. Jangan. Kita ada akidah, kita ada syariat kita ada akhlak kita tuan-tuan. Ini semua komponen-komponen Islam. Ibadah, syariat, akhlak tuan-tuan sekalian, akidah tunjang tuan-tuan sekalian. Jadi kena jaga muslimin dan muslimat. Ini tak dengan arus liberalism yang berlangsung. Ini bebas. Tak mahu anak lembu nak bercakap apa, bercakap tuan-tuan sekalian. Kita ingat tak 80% teruk dah. Hina pada syariat Islam, teruk lagi pada hari ini tuan-tuan. Pelecehannya. Ada alhamdulillah kena syukur dengan nikmat iman, nikmat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, bulan Jamal Awal antara lain peristiwa besar. Berlakunya peristiwa pembunuhan kepada tokoh besar yang juga anak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair. Siapakah Abdullah bin Zubair? Yang telah syahid pada bulan Jamal Awal tahun 73 Hijrah. Tuan-tuan, satu kisah menarik oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hebat, Nabi gelar Al-Faruq, orang dapat bezakan hak dan batil. Sejarah Islam panggil Abul Futuhat, bapa pembukaan tuan-tuan sekalian. Zaman dia zaman peluasan kuasa, Islam ini kuasa besar dunia. Sayyidina Umar kalau dia berjalan tuan-tuan sekalian, di lorong, syaitan pun pakat lari. Kita syaitan pakat mari tuan-tuan sekalian. Ni syaitan pakat lari, budak-budak pun pakat lari macam pera tuan-tuan sekalian, menjauhkan daripada Sayyidina Umar. Pasal apa Sayyidina Umar ni sekeh kepala ke, khepok kepala ke, pulah telinga budak-budak ke? Tidak. Ada satu aura pada Sayyidina Umar ni, dia garang. Dia dilihat sebagai orang yang garang tuan-tuan sekalian. Orang yang tegah, orang garang, backing tuan-tuan sekalian. Macam kita zaman sekolah lah, kalau cikgu disiplin lalu kod tandas, lalu kod koridor, semua senyap belaka. Dah aura backing cikgu disiplin tuan-tuan sekalian. Dah. Jadi Sayyidina Umar satu petang dia berjalan, budak baru lari. Tinggal seorang budak tak lari. Galik nampak budak dia bermain-main tuan-tuan sekalian. Sayyidina Umar sajalah bergurau. Dia kata, wahai budak, pasal apa kamu tak lari? Kamu semua lari. Gurau tuan-tuan. Budak dia jawab dengan tegas, buat apa aku nak lari, aku tak buat salah, dia kata. Dia main lagi, buat relax tuan sekalian. Jadi Sayyidina Umar tertarik melihat sosok kanak-kanak yang masih kecil tapi berani bercakap benar tuan sekalian. Wahai budak, siapakah ayah kamu, siapakah ibu kamu? Budak dia jawab, ayahku ialah Zubair Al-Awam, mu aku Asma' binti Abu Bakar. Masya Allah, kata Sayyidina Umar, patutlah kamu budak yang hebat, kamu memiliki ayah dan ibu yang hebat. Tuan-tuan semua ingat siapa Zubair Al-Awam?
As-sabiqun al-awwalun. Kelompok awal ni yang beriman, tuan-tuan sekalian. Kelompok awal yang beriman, umur masa dia beriman umur 16 tahun. Kalau zaman kita ni zaman remaja lagi lah, tuan 16 tahun dia kata 4. Dia kata 4 dia main PlayStation lagi lah jawab dia. Dah. Tak usah kata anak orang, anak kita masing-masing gitu tuan-tuan. Dah. Duk perhati anak kita gadget ni tak lepas. Masa mandi lepas gadget, masa tidur dengan masa mandi. Hal lain dia pegang gadget tuan-tuan. Cuba tengok anak-anak kita. Anak saya, anak tuan-tuan, sumpah ke ada anak kita, anak tuan tak ada gadget? Angkat tangan, nak kena muka ayah hebat. Tak ada. Anak saya tu. Semualah anak kita ada darul Quran. Tak lepas ni. Tidur pun dapat tepi kepala dia lagi tu. Bangun, capan dulu. Dah. Nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, generasi Android. Kita perlu timur dan zaman dah berubah dah tuan-tuan. Dia ada kebaikan, ada keburukan. Dah, bukan semua buruk, tuan-tuan buruk itulah dia boleh akses benda-benda porno. Anak kita insya-Allah dak lah. Dah, kalau tak dikawal jaga tuan-tuan sekalian. Juga pemikiran liberal yang menular, pemikiran apa? Liberal itu sekalian yang menggunakan rasional akal tuan-tuan sekalian. Tapi ada aspek positif. Berapa lepas berimpun ratus ribu Terengganu tu. Ada tuan-tuan Kuala Lumpur jumpa poster tampal. Cari di Kuala Lumpur ada poster tampal tentang istimak tu. Tak ada. Berapa ratus ribu boleh hadir. Ni lah jenis Android ni. 70%, 80% budak-budak muda. Itu contoh kesan positif tuan-tuan. Di Kuala Lumpur tuan-tuan tak jumpa sekeping poster pun. Tapi berapa ratus ribu boleh hadir. Demo 2.5 sampai 300 ribu lebih. Hak demo saya tuan-tuan sekalian. Hak beri tabung bergerak tu. Mana ni antara positif tuan-tuan sekalian. Hak negatif banyak lah tuan-tuan. Jadi 16 tahun kalau anak kita tuan-tuan sekalian budak lagi. Tapi dia telah beriman. Dan menjadi pembenteng agama Allah Subhanahu wa taala. Hingga Zubair al-Awwam ni tuan-tuan, kalau kita lihat peristiwa peperangan Uhud 7 Syawal tahun 3 Hijrah. Apabila Talha bin Abi Talhah al-Abdari, pahlawan musyrikin cabar pahlawan Islam untuk bertarung dengan dia, dialah tampil berlawan ni tuan-tuan, al-mubarazah perang tanding dan akhirnya dibunuh Talha bin Abi Talhah al-Abdari. Yang makna hebat. Hebat muslimin dan muslimat. Zubair ni sepupu Nabi, anak mak saudara Nabi yang nama Safiyah. Safiyah tuan sekalian. Kita pun begitulah letak nama anak tokoh-tokoh hebat Zubair tuan sekalian. Begitu muslimin dan muslimat. Hari ni kebaikan nama anak ni kalau orang mutadayinah yang middle class macam tuan-tuan beringat lagi kan kampung-kampung tu. Saya masuk di orang Long Busang apa dia tu? Lagi. Sebagai besar nama-nama artis tuan-tuan sekalian. Era Fazira bawah. Nama artis tuan sekalian. Abang dikenal TV ni. Bagi dia orang-orang hebat tuan sekalian. Kita yang berpernikahan tak ramai elok tuan sekalian. Nabi pun sahabat-sahabat suruh beri nama anak mereka anak cerita lepas ni. Contoh siapa dia tuan-tuan. Zubair al-Awwam hebat. Berjaya kalahkan Talha bin Abi Talhah al-Abdari. Asma pula macam mana? Asma tuan sekalian daripada keluarga yang awal meluk Islam. Ayah dia Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah, lelaki dewasa pertama yang intimat dengan Islam, yang merupakan sahabat karib Nabi semenjak zaman remaja. Tak tersentuh dengan cara hidup jahiliah di Mekah. Mekah dengan cara hidup jahiliah jahalatun, bodoh. Jahil tuan sekalian, bodoh lagi. Tak ada adat lagi, akhlak buruk lagi tuan sekalian. Mereka menganut agama wasani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Jadi keluarga pertama keluarga dia lah. Asma tuan sekalian dalam peristiwa apa? Tengok hebat. Operasi hijrah Mekah ke Madinah sebab Sayyidina Abu Bakar jadi sahibus safar Nabi, tebang hijrah Nabi. Ada turun ayat Quran yang Allah bongkarkan perancangan jahat orang-orang kafir Mekah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik tuan-tuan. Berlaku operasi hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dan bagaimana kekuatan keluarga Sayyidina Abu Bakar ini diguna, dimaksimalkan tuan-tuan, diupayakan. Contohnya tuan-tuan, Asma Nabi gelar orang yang mempunyai dua tali pinggang. Ditarik kain dia, dia buat tali pinggang, ikat. Satu ikat makanan, ikat minuman untuk Nabi dan juga ayah dia Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, Allah bin Abu Bakar pula ambil peranan. Anak lelaki Sayyidina Abu Bakar ni kerja dia apa? Riset, jadi mabahith. Jadi apa?
Mukhabarat. Mukhabarat ni Arab mukhabarat, kita SB, siput babi. Tukar repot lah tuan-tuan. Dia pergi pasar Mekah, lalu dengar cakap apa di pasar Nabi, pasar ayah dia ni. Lepas dia sampaikan kepada Nabi dengan ayah dia Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu tuan-tuan, siapa dia tuan-tuan? Amir bin Fuhairah. Siapa Amir bin Fuhairah? Apa kaitan dengan Sayyidina Abu Bakar? Inilah seorang bekas hamba yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Syekh Munir Ghatbah dalam kitab dia tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dengan kekayaan yang dia ada, perniagaan yang dia ada di Mekah, dia telah memerdekakan 7 orang hamba. Termasuk terkenal lah Muazzin. Yang apa kita sebut Tok Bilal. Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Sayyidina Bilal tu dimerdekakan daripada tuan dia Umayyah bin Khalaf oleh Sayyidina Abu Bakar. Separuh nyawa dah tuan-tuan. Dia 4 batu besar di atas dada tuan-tuan. Tuan-tuan, panas terik. Di tanah Arab ni tak sama macam kita. Kita rasa panas dah panas tuan-tuan sekarang ni. Mudah demam sungguh sekarang ni tuan-tuan sekalian. Itu kami saya lagi istimewa awal 3-4 hari tuan-tuan buat keman. Nya belasah, air nira kelap, air nira. Air tuak kata kan 4 gelas tuan sekalian. Malam tu tak cukup oksigen hantar kecemasan tuan sekalian. Panas sungguh, semua kena minum air banyak tuan sekalian. Minum air masak minum okey. Ni kalau air nira, air tuak tu dia ada gas tuan-tuan. Orang tu pakai air tuak. Orang patut kata mabuk minum tuak ni. Warna ni tuak tak mabuk, nira kelapa tuan sekalian. Terengganu popular exotic food lah tuan-tuan nira ni. Jadi nak beritahu panas, so panas dah. Arak ni panas tuan-tuan. Bayangkanlah diseksa Bilal. Amir bin Fuhairah lepas dia merdekakan, dia ambil sebab kerja, pelihara kambing. Sebab tu kambing dia dibawa bawa kambing dia untuk tutup tapak kaki Nabi, tapak kaki Sayyidina Abu Bakar. Jadi tuan-tuan, Asma binti Abu Bakar juga terlibat dalam operasi hijrah. Mengandung 9 bulan sampai di Quba, tuan-tuan, berlahir bayi. Bayi inilah bawa Nabi nama Abdullah bin Zubair, anak sepupu Nabi ni. Nabi tahnik. Nabi belah mulut tuan-tuan sekalian. Ni tuan-tuan sekalian ni. Kalau jadi ustaz ni, satu pekerjaan dia belah mulut mana-mana pergi belah mulut. Tak apa, ni satu penghargaan tuan-tuan sekalian. Biasa setahun minta nak beri nama. Saya tak tahulah hidup saya beratus dah budak-budak saya beri nama. Tapi mudah tuan-tuan ambil nama sahabat. Kalau nama sahabat Usamah, Talha, Zubair, Hanzalah, tanya mak dia, ustaz dia tu ada beri nama. Nama sahabat tuan-tuan, kita beri nama sahabat tak ada nama arti, tak ada tuan-tuan. Nama sahabat-sahabat Nabi kita impress dengan nama sahabat dan perjuangan mereka. Jadi tuan-tuan, tahnik tuan-tuan sekalian. Orang Melayu belah mulut tuan-tuan sekalian. Jadi tuan sekalian, yang menariknya inilah bayi yang pertama lahir selepas peristiwa hijrah Mekah ke Madinah. Dia mematikan satu khabar angin yang disebut oleh Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Taimah. Dia buat perang sarah rata dah Madinah ni. Orang-orang yang hijrah ni bandul sebab dukun-dukun mereka Yahudi telah menyihir orang yang hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ni tuan, tiba-tiba lahir bayi sehat, tubuh sehat tuan sekalian. Indah dipandang Allah bin Zubair. Apa sahabat-sahabat dia buat? Apa masalah buat? Mereka pusing Madinah. Mereka bawa Allah bin Zubair dengan mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kisah hebat kelahiran Abdullah bin Zubair yang diraihkan oleh semua orang beriman. Seronok orang dengan Allah bin Zubair. Jadi dialah menjadi tempat perhatian orang. Biasa gitulah kalau keluarga besar kita tuan, mesti ada seorang sebut nama budak ni. Mesti ada kisah di sebalik kelahiran biasanya. Orang ingat, orang tu ingat nama sekian-sekian, nama sekian-sekian. Biasa kalau zaman kita budak, kita nakal, memang orang anak-anak kita pakai ingat lah. Nakal macam mana tuan-tuan. Kan balik kampung, tangga rumah, dia tak pakai tangga, dia boleh terju. Ada juga anak-anak sepupu, anak saudara, orang Terengganu kata orang buah. Buah dilasak, hyperaktif tuan-tuan sekalian. Kena ni paruk, kena apa? Kena parang. Paruk jatuh basikal, ini buah ni ada tuan sekalian. Jadi Allah bin Zubair diingatkan apa? Bayi pertama yang lahir dan dia membesar sebagai seorang yang hebat. Kerana anak orang hebat, cucu orang hebat tuan sekalian. Jadi kisah dia panjang. Apabila kita ingat balik, kita belajar dulu jatuhnya berakhir kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, naik Bani Umayyah berpusat di Dimashq, di Damsyik, Syria lah sekarang. Muawiyah ni merintah 20 tahun. Lepas tu ada putera mahkota Yazid bin Muawiyah. Naik Yazid, berlaku tuan-tuan peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala, pembunuhan Sayyidina Husain, cucu Nabi tuan sekalian. Lepas tu pula tuan-tuan, berlaku lagi tuan-tuan. Ni peristiwa dikepung Mekah.
oleh tentera Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Tak ada kita nak sebut baik pada Hajjaj ni susah juga tuan sekalian, sebab sejarahnya begitu. Dia ni zalim. Zalim tuan sekalian, memerintah secara zalim. Zaman dia memerintah 3,000 ulama dalam penjara, termasuk dia bunuh ulama hebat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair alim bina tafsir, alim ulum al-hadis. Kita je kata nak ulang, kata pada ulama tu ada kesan tuan-tuan ni lidah keras nak mengucap ni. Orang KC ingatlah, jangan jaga hati-hati tuan-tuan. Adab kita dengan ulama, jangan duk kata sedap-sedap payah nak mengucap keras lidah tuan-tuan sekalian. Ini bunuh tuan sekalian. Sebab tu lepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, dia pun mati pula. Hajjaj zaman dia tu tuan-tuan, apabila saja orang Islam nak bai'ah Abdullah bin Zubair, maka kerajaan Umayyah hantar Hajjaj untuk menangani Abdullah bin Zubair dan orang Islam di Mekah, di Madinah. Sebab tu kisahnya bagaimana dia hentam kota Mekah sampai runtuh sebagai dinding Kaabah gunakan menjanik. Menjanik tu dia letak batu, ditarik, dia anjal, zoom, degum kena. Hancur sebagai dinding Kaabah. Ni dahsyatlah sejarah berlaku zaman tu. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi tuan-tuan sekalian. Jadi Allah bin Zubair minta izin mak dia. Macam mana nak serah diri ke, nak berjihad, nak mati syahid. Menghadapi kezaliman ni tuan-tuan sekalian. Ni dia pilih. Mak dia setuju dengan apa dia rasa, nak mati syahid. Setuju, akhirnya dibunuh Abdullah bin Zubair pada Jamadil Awal tahun 73 Hijrah. Ini kisah orang hebat ni tuan-tuan sekalian ni. Orang yang ada prinsip daripada hidup bercerminkan bakal, lebih baik mati bergalangkan tanah. Ini orang jenis hebat tuan-tuan sekalian ni. Tak pelik tuan-tuan saya sebut zalim ni. Orang tuan-tuan perhati orang Arab. Saya baru minggu lepas saya di Tunisia. Ni pihak Tunisia ni. Kau ada, kau tak ada. Tuan-tuan sekalian Tunisia sebelah tu Algeria. Tuan-tuan 200,000 mati dalam tempoh 20 tahun ni. Dia boleh bunuh, boleh sembelih, boleh tembak. Tuan-tuan sekalian, memang kita Arab gitu. Syria mati 200,000 orang gitu tuan-tuan sekalian. Dia boleh kerak lidah. Dia tangkap Bashar, dia tangkap penasyid musyrik. Siapa dia? Abu Ubaidah. Tangkap kerak lidah tuan-tuan. Kerak lidah. Penasyid Ikhwan, kerak lidah tuan sekalian. Makna tanam hidup-hidup. Dia boleh perisa kapek bumi, mati 46,000. Lalu jet-jet tentera bandar Hamas, bom mati 46,000. Tuan-tuan tengok. Beza Melayu, beza. Almarhum Tunku Abdul Rahman masa berlaku konfrontasi tahun 1962. Masa tu Sukarno, Bung Karno, IR Sukarno jadi Presiden Indonesia tuan sekalian. Karno menentang gagasan Malaysia. Dia kata datang daripada idea British untuk terus memasarkan idea kapitalis, idea penjajahan. Sukarno dia nak boleh satukan Malaysia dan Indonesia tuan sekalian. Dia lebih condong kepada blok komunis sebab Sukarno dia merintah di belakang dia ialah PKI, Parti Komunis Indonesia, pimpinan DNID, Dr. Subandrio tuan-tuan sekalian. Jadi cerita benar tuan-tuan ni. Apa catatan yang menarik daripada Tunku Abdul Rahman? Dia dibuat kapal. British dah hantar kapal-kapal dia dan juga tentera Commonwealth untuk apa? Nak bertahan melayar ni Malaysia ni kalau berlakunya perang dengan Indonesia. Ni British tuan-tuan sekalian. Jadi atas kapal tu dia beri taklimat menarik. Bukan drone, memang kapal terbang betul-betul lalu atas Istana Sukarno ambil gambar. Zaman kita pakai drone tuan-tuan sekalian. Pakai drone. Mudah ya tuan-tuan sekalian, bukan tu Israel, Palestin, Malaysia pun ada. Ambil gambar istimewa 100,000 tu pakai drone ambil semua. Boleh tak boleh ambil juga tak boleh tu. Boleh pakai drone ambil gambar daripada atas tuan sekalian. Jadi rupanya balik gambar tunjuk gambar Istana Sukarno. Parlimen British saya lupa nama tu, dia minta supaya minta izin sepatah daripada Tunku nak bom Istana Bung Karno. Tunku tak beri tuan-tuan sekalian. Balah bergaduh tapi bak tumpah darah ni tak. Tunku Abdul Rahman tidak tuan sekalian. Itu mulianya jiwa Tunku Abdul Rahman tuan sekalian. Dia masuk kereta, kita boleh disahkan oleh pemandu kereta dan PA dia tuan-tuan. Dia kata nak mampu dia kata nanti anak cucu kencing atau kubu aku dia kata. Ini Tunku Abdul Rahman ada sifat mulia. Mana Melayu kita balah pun dia tak sanggup tumpah darah. Tapi Arab zaman tu boleh lihat. Algeria 200,000. Abdul Qadir Hachani mati kena tembak. Saya tanya kawan-kawan jumpa Syekh Ali bin Hash. Zaman kita universiti kita seronok dengan ada tokoh hebat Algeria Syekh Ali bin Hash, pimpinan FIS tuan-tuan sekalian. Dia sekarang ni kena kediaman terhad duduk kat rumah dia tuan-tuan. Boleh mengaji di masjid sebelah saja, sebelah rumah, tak lagi jauh.
Seminggu dah buat report oleh polis. Kalau kita baca ISA lah, Akta Kediaman Terhad tu, Kediaman Terhad ISA tu, lepas keluar 60 hari siasat kata korang di Kamunting kena letak setempat, duduk situ tuan sekalian. Ada Algeria tuan sekalian, bunuh 200,000. Kering orang Arab, kering tuan sekalian. Kalau kita tengok sejarah Al-Hajjaj, kita rasa tak pelik sampai sekarang ada. Tengok berlaku di Iraq, berlaku pada Dr. Abdul Aziz Al-Badri. Kita pernah baca buku Syekh Abdul Aziz Badri, Dr. Abdul Aziz Badri. So, hebat tuan sekalian. Dia juga kena kerak lidah. Macam tu kita tak sanggup tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang kena tangkap lokak GST tak semalam. Boleh selfie lokat selamba. Selfie, minum teh tarik, relax, ambil gambar ramai-ramai. Tak tahu. Melayu lain. Sebut polis Melayu pun lain tuan-tuan sekalian. Tak. Kita demonstrasi, tak demonstrasi kedua tak tengok. Cuba partai baca doa. Semua polis FRI kat tangan baca doa. Jadi kita Melayu ni bukan budaya bertempur sengit sangat tuan-tuan. Tak perlu sangat kalau jadi tak boleh Melayu saya jiwa. Melayu tuan-tuan. Takbir raya pelik pada orang dah. Takbir kan nada kita sentimental dan sekalian dah. Melayu dia nak bersilat tu siap berpantun 4 kerak tuan-tuan. Dah melambang jiwa Melayu, jiwa lembut. Arab tidak, Arab dia kasar, dia tumpah darah tuan-tuan. Kerana idiom kuasa mereka sanggup buat apa saya tuan sekalian. Ini sejarah kita tengok zaman Hajjaj bunuh anak sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair, bulan Jamal Awal tahun 73 Hijrah. Yang menarik juga kalau kita lihat ibunya Asma binti Abu Bakar juga kembali ke rahmatullah bulan Jamal Awal. Asma Allah lanjutkan sampai 100 tahun. Panjang umurnya 100 tahun tuan-tuan sekalian. Dalam sejarah ni ada yang umurnya pendek, ada umurnya panjang tuan-tuan sekalian. Sepanjang zaman lah. Kita pun sama, kawan-kawan tengok umur 40 ramai dah mati. Hak tu hak lama kat kampung umur 80. 90 tahun ada hidup lagi tuan sekalian. Ada kita kehidupan kita tuan sekalian. Ulama yang pendek umur macam Imam Nawawi 40 tahun lebih dah. Pendek hak panjang umur, begitulah sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan sekalian, baik. Jadi bulan Jamal Awal tuan sekalian yang syarat dengan peristiwa besar termasuk perang Mu'tah. Perang Mu'tah tahun 8 Hijrah. Mu'tah kat mana tuan-tuan? Jordan sekarang. Jordan, Mu'tah tuan-tuan sekalian. Jadi orang teringat juga saya 12 tahun lepas saya ceramah di kampung Cangkak Iboy, Parlimen Bukit Gantang, Perak. Kawasan Ustaz Diri Ahmad sekarang. Ceramah dengan Allahyarham Ustaz Jamnu Azmi Mulkan, adik pada Dr. Jamnu Azhar, meninggal dari aksiden di Ipoh tuan sekalian. Ceramah di kampung, pengurusi dia seronok lah. Dia dipersilakan penceramah pertama kita Al-Fadhil Ustaz Jamnu Azmi Mulkan, bekas pelajar University of Muta'ah pula. Muta'ah kahwin kontrak bah. Ingat bab bini saja. Mu'tah nama tempat tuan-tuan, Mu'tah. Jadi muslimin dan muslimat, peristiwa ni hebat. Tuan-tuan ke Jordan elok melawat Mu'tah tu. Ada pelajar Malaysia ramai tuan sekalian di Mu'tah. Anak saya di Yarmouk, di Mu'tah tu memang tempat sejarah. Tengok ada medan padang yang luas tu, tempat pertemuan Mu'tah. Jamal Awal 8 Hijrah tuan sekalian. Sebab apa? Utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harith bin Umair Al-Azdi mati dibunuh oleh Syurahbil, ketua puak Arab yang bergabung dengan kerajaan Kristian Rom, kuasa besar dunia. Bunuh utusan Nabi ni tuan-tuan, apa makna? Menghantar isyarat perang. Bunuh utusan Nabi. Sama kita diplomat tuan-tuan, mereka ada hak istimewa tuan-tuan tu. Bukan ni saja kawasan kedutaan tengok tak takluk pada undang-undang kita. Sebab tu kes orang dapat suaka politik lari masuk kedutaan dapat suaka politik tuan-tuan sekalian. Kan? Mereka tak takluk pada undang-undang kita. Diplomat sama kereta dia pun tuan-tuan. Itu masa pergi Algeria saya dan tim Malaysia ni sebab cari peluang di negara untuk pelajar-pelajar madrasah. Pelajar sekolah agama kita sekarang tuan-tuan cari tempat untuk belajar berkaitan krisis yang berlaku Syria. Syria tak boleh masuk belajar dah, perang. Universiti Abu Nur semua tutup, tak boleh perang tuan sekalian. Yang kedua Yaman, Universiti Iman. Yaman pun tak boleh perang dengan kuat Syiah tuan sekalian. Jadi kita pilih Tunisia sebab ada Zaituna University. Universiti Zaituna universiti paling tua dalam dunia tuan sekalian. Yang kedua universiti di Algeria, Universiti Amir Abdul Kadir di mana di Konstantin di Algeria tuan sekalian. Jadi alhamdulillah sampai di Algiers, di ibu negara Algeria tu melawat pergi ke pejabat kedutaan terus dia jaga betul-betul lah. Termasuk Syekh Abdul Hadnaik kereta kedutaan dan sekalian. Kereta tu memang polis pun dengan outridernya, dengan sampai airport depan pintu betul-betul. Orang mana istimewa tuan-tuan, diplomat semua ni istimewa. Zaman Nabi macam istiar perang lah.
Dan Nabi kita bersabda, harus bagaimana kita bersikap dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jika bertemu kena hadap, kena hadapi. Ni kita ni Islam bukannya suka-suka cari balas, tidak, tanda sekalian. Tak. Tapi kalau Islam kena pijak, wajib kita bangkit. Tak. Kalau zaman kita Ghazwatul Fikri, tanda sekalian. Kan zaman ni perang dia begitu, tanda sekalian ya. Orang hina syariat Islam melalui vila. Tak. Kita balas buat vila, buat penangan, tanda sekalian. Orang kalau Ansyah buat vila, kita buat oleh, tanda sekalian. Banyak juga tengok kata 600,000 dah tuan-tuan oleh tu. Tengok tak sekalian pula begitu. Orang berhujah, orang tulis. Kita tulis juga tanda sekalian. Begitu tuan bertembung sepanjang zaman tanda sekalian. Jadi Nabi beri tasjih, beri motivasi. Mengapa? Sebab perang ni bukan perang biasa, tidak. Biasa perang perang lawan kabilah Arab dan kafir Mekah dengan Yahudi. Perang Badar lawan kafir Mekah, perang Uhud kafir Mekah. Lepas tengok kabilah Arab dan Bir Ma'unah, apa dia? Bani Lahyan, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Banu Amir, tanda sekalian. Tahun 5 Hijrah perang Ahzab. Mekah gabung pula kabilah Arab, 10,000 orang. Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Bani Quraizah. Perang Khaybar lawan dengan Yahudi Bani An-Nadir. Jadi tanda sekalian nak beritahu tuan-tuan, ini sebelum 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah lawan dengan kuasa besar dunia Rom. Maknanya Islam dah semakin kuat. Kalau tak kuat, musuh tak peduli. Dah kuat, tanda sekalian, musuh mula beri perhatian. Ini muslimin dan muslimat sekalian, baik. Nabi buat plan A, B, C. Daripada awal Nabi dah bayar perang ni, perang yang hebat, tanda sekalian. Nabi lantik parlimen Islam. Awal-awal lagi Nabi lantik parlimen pertama, iaitu Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi ni tuan-tuan sekalian ada berapa orang? Kalau tanya soalan berat pula kita ni. Buat kuliah, buat saya ada peperiksaan, ada ujian berat kita. Takut bulan depan tak main kuliah lah Kak. Ingat anak akak dia ramai. Antara siapa? Sayyidina Ali, Nabi Abu Turab. Hak paling akhir lepas siapa dia tuan-tuan ingat? Anak akak Nabi tuan sekalian, Usamah bin Zaid, anak pada Zaid bin Harithah. Tuan-tuan sekalian, Nabi, putera Nabi semua wafat waktu kecil, putera, bukan puteri. Macam Ibrahim, umur 18 bulan Allah ambil nyawa. Umur 18 bulan, setahun setengah, wajah irah wajah Nabi. Macam kita lah anak 6-7 orang angkat, mesti abang nak kita mesti seorang tu bukan wajib, kadang-kadang mesti seorang muka macam kita masa budak. Orang kampung kata anak putih muka macam kita masa budak, tuan-tuan. Nabi ada anak nama Ibrahim. Nabi sedih keluar mata, tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi ada anak angkat. Tuan-tuan sekalian. Kita kalau bolehlah buat begini, tuan-tuan, orang middle class. Orang duduk Petronas ni, tuan-tuan gaji 10,000, 12,000, tuan sekalian. Cuba perhati keluarga kita. Kadang-kadang dalam keluarga kita, adik-adik kita, kakak ke abang yang susah. Duduk sahabat benar, anak 12 orang, nampak macam kurang gizi, nampak belajar pun kurang boleh penumpuan, kurangnya buku-buku, alat bantu belajar dan sebagainya. Ambil seorang pelayan angkat. Ambil sebagaimana Al-Abbas, dia ambil anak saudara dia, Ja'far, pelari sebagai anak angkat. Nabi ambil sepupu dia, Sayyidina Ali, pelari sebagai anak angkat. Tuan-tuan sekalian, ambil pelara. Ingatkan beban dia, tuan sekalian. Dan latih dengan cara Islam. Almarhum Tok Guna Aziz, tuan-tuan sekalian. Contoh Ustaz Dasuki Abdul Rani. Soal lagi Nik Khadijah, dua anak saudara dia susah. Ustaz Dasuki umur 8 tahun ayah meninggal. Untuk dipaham batu bala jerantuk, tuan sekalian. Jadi ayah tak ada, kehidupan susah, Tok Guru ambil pelari. Besar tarbiyah dan sedian. Kalau kita dengar Ustaz Dasuki cerita pasal Tok Guru, boleh keluar mata. Boleh keluar mata. Duduk dalam satu rumah, tengok akhlak Tok Guru macam mana. Akhlak dengan mak macam mana. Setengah orang boleh berlakon 3 hari boleh. Ni kalau sepanjang hidup dia buat kebaikan, itu bukan berlakon, tuan-tuan. Balik mesti mak dulu. Mesti cari mak dulu, tuan-tuan sekalian. Tanya makan ke dia lagi. Kalau mak tidur selimutkan mak dia, tengok, oh hebat akhlak, tuan-tuan sekalian. Kita buat ibadah, tengok. Kalau beberapa hari sebelum dia meninggal pun, tuan-tuan sekalian, tengok kisah kalau Ustaz Dasuki. Saya keluar mata dengar, tuan-tuan sekalian. Tulis pun keluar mata, buku ni kata hebatlah manusia, mana cerminan, melantunkan cerminan kehidupan untuk kita teladani, tuan sekalian. Dah tengok pagi-pagi dengan solat sunat duha. Kita berapa orang solat duha, tuan sekalian? Tak usah kata tahajud, Tok Guru, tuan-tuan sekalian. Ustaz Dasuki sebut malam lelaki pun sama. Dia sebab kanser prostat stage 4 ni, tuan sekalian, teruk dah. Doktor nak beri ubat bius yang 48 jam, paling kuat 48 jam bius ubat tu. Kita keluarga ni 48 jam ni. Beri lepas isyak, pukul 4 pagi bangun celak mata. Pasal apa? Itu masa untuk tahajud. Dalam kadang buat bius. Pukul 4 pagi bangun, tuan-tuan nak celak mata,
nak solat tahajud. Kita subuh terkejut tuan-tuan. Kita saya dan tuan subuh terkejut. Dah. Sebab apa boleh begini tuan-tuan? Sebab konsisten, istiqamah sejak zaman budak dengan solat tahajud. Kalau travel luar negara, bukan dia kata pilih tidur atas katil, dalam bilik tidur atas ni atas kapet. Sebab apa? Takut terlepas tahajud. Dan kita jarang mikir gitu tuan-tuan. Dah. Saya dan tuan-tuan jarang kita mikir tak nak tidur katil, tidur bawah sebab takut terlepas tahajud tuan-tuan sekalian. Ni mana orang yang betul-betul jaga kehidupan dia tuan-tuan, Allah tunjuk kemuliaan hidup. Sebab tu mulut dia masing. Kita dengar ustaz tu ceramah benda sama tapi tak sama dengan tok guru. Cerita pasal kematian pun seronok, pasal dia tempat kubur pun seronok tuan-tuan. Seronok tuan-tuan sekalian. Mati ratus ribu solat jenazah, ratus ribu tuan-tuan. Sampai sekarang ni pun orang ziarah lagi tuan-tuan. Apa makna solat jenazah ni tuan-tuan? Orang doa kita, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa kita tuan-tuan sekalian. Doa semua mendoakan kita. Sebab tu hidup tuan-tuan mesti ada jasa pada agama. Fikirlah tuan macam mana kita nak buat jasa pada agama tuan sekalian. Biar mati ramai orang solat jenazah kita, ramai orang doakan kita, dan orang mengiringi kematian kita dengan pandangan kebaikan. Jangan kita mati muncul mati. Kalau dia hidup susah habis, lembu kambing kat kampung hilang. Dah. Habis barang-barang kita kat pejabat dia ambil. Kalau tak boleh. Kalau orang baik mati, orang sebut dengan kebaikan tuan sekalian. Mana kita boleh buat? Ambil susah. Pelihara tuan sekalian. Beri pendidikan agama tuan sekalian. Sebab Nabi buat begitu. Nabi buat kepada Abu Talib, puak saudara yang jatuh dalam perniagaan. Tuan sekalian, ambil Sayyidina Ali, Nabi gelar Abu Turab. Anak angkat Nabi awal ni lah Zaid bin Harithah. Asalnya hamba. Tuan-tuan diberi hadiah perkahwinan. Masa Nabi kahwin Khadijah, dimerdekakan, buat sebagai anak angkat. Nabi pilih balik keluarga boleh. Nak dengan Nabi boleh. Dia pilih dengan Nabi. Apa makna? Mulianya watak Nabi sebagai seorang ayah tuan sekalian. Masya Allah. Jadi muslimin dan muslimat, daripada awal lagi Zaid terlibat dengan dakwah, pergi ke Taif sebagai contoh. Banu Thaqif di Taif, hak dibaling dengan batu, dia pertahankan Nabi sampai berdarah kena batu tuan-tuan sekalian. Kena baling dengan batu. Tuan-tuan sekalian. Baik. Apa berlaku muslimin dan muslimat? Nabi sebut jika Zaid gugur, kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Siapa Ja'far? Adik-beradik dengan Sayyidina Ali, Ummu Hani, Aqil bin Abu Talib. Tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia terlibat dengan hijrah pertama daripada Mekah ke Habasyah. Dapat perlindungan, naungan daripada Raja Najasyi yang beragama Kristian tuan-tuan sekalian. Bila dia patah balik semula di Madinah, bulan Muharram tahun 7 Hijrah, yang lepas perang Khaybar tuan-tuan sekalian. Ada riwayat lain menyebut Ja'far juga merupakan saudara susu Nabi, maka tak peliklah kalau Nabi sangat sayang kepada Ja'far. Kita kalau sepupu rapat ni macam adik-beradik tau. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sepupu rapat rasa macam adik-beradik. Hak sepupu rapat kita. Kita Nabi, perasaan Nabi dengan Ja'far bin Abu Talib. Nabi menang. Perang Khaybar Nabi sebut lagi. Aku tak tahu, aku gembira sangat ni. Sama ada kerana menang di Khaybar atau kerana kepulangan Ja'far. Ini Nabi sangat sayang pada Ja'far. Tuan-tuan Ja'far bin Abu Talib tuan sekalian. Dia pelihara oleh Al-Abbas, pok saudara dia tuan sekalian. Baik. Nabi sebut jika Ja'far syahid, kamu ganti dengan Abdullah bin Abi Rawahah. Siapa Abdullah bin Abi Rawahah? Siapa tuan-tuan? Seorang pemberani parlimen Islam merangkap penghibur kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, beginilah tuan-tuan. Islam ada ruang untuk kita berhibur. Banyak kali dah saya sebut. Ada ruang. Jangan sampai kita syadid sangat sampai kita mikir macam setengah orang. Tak boleh. Siapa nasyid pun lawan kan, tak boleh. Dia dah umur 50. Masuk zaman tua dah. Nasyid bagi dia, lalai bagi dia. Tak boleh. Ada ada ustaz, tak sebut nama lah. Terkejut saya, Allah kata, macam manalah ustaz ni boleh berkuliah tanpa thaqafah, tanpa ilmu, tanpa sumber maklumat, boleh hujah begitu tentang hiburan. Bagi dia Quran ustaz ni, hiburan mesti baca Quran. Bagi dia begitu. Tuan-tuan sekalian, adakah Nabi kita tunjukkan jadi sahabat-sahabat begitu? Ada masuk tu berhibur, apa masalah? Ada tak tuan-tuan ibu-ibu ramai-ramai tak minat langsung dengan lagu? Ada. Sila kat tangan, tak muka sikit. Takut ada lah tuan-tuan, ada. Tak usah bohong tuan-tuan, ada. Minat juga lagu-lagu dah. Lagu-lagu kemarisan ketuhanan. Lagu apa? Contoh lagu kumpulan Kembara masa yang dulu. Kumpulan Harmoni. Sweet Charity, lagu bagus. Lagu Batu. Kalau lagu dari Tuhan. Lirik bagus tuan-tuan, dari Tuhan. Dari Tuhan mana? Kita dengar ya Allah. Sedap lirik bagus tuan sekalian. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tengok zaman Nabi, tengok zaman tu ada siapa? Ada penghibur kafir di Mekah, nama dia An-Nadha bin Al-Harith dengan syair-syair jahiliyah. Orang Islam ada penghibur, ada Hasan bin Thabit.
Di Madinah siapa penghibur kafir walaupun Nabi ketua kerajaan Islam? Yahudi nama dia Ka'ab bin Ashraf yang guna bakat dia ni tuan-tuan untuk hina Islam, hina Nabi. Akhirnya dibunuh oleh seorang pencinta Nabi nama Muhammad bin Muslimah. Siapa penghibur Abu Iman? Allah bin Abi Rawaha. Syair-syair dia indah. Nabi suka dengan syair dia. Nabi ni sambil duk gali kubur, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit, sahabat-sahabat bersyair. Nasyid Allah tuan-tuan sekalian. Siapa hati antara kejayaan istimak tu, ramai ratus ribu tu panggil artis terkenal Abdul Fattah Awainat. Cuba tuan google Abdul Fattah Awainat, sedap tuan-tuan. Lagu Pak Rabi'ah tu pun dia ada, lagu Al-Ghuraba tengok duduk sebar ni. Abdul Fattah Awainat. Saya 3 hari dengan dia, memang sedap tuan-tuan sekalian. Dia lagu tu lagu Al-Ghuraba, dah cara dia punya lagu tentang Palestin, boleh menarik orang. Mana kita ada hiburan. Dia Hamas, dia Palestin. Hamas. Dia orang tak naik bah ni dengan lagu apa? Urjum ya mujahid. Mereka menyanyi pun tak kaki semangat tuan-tuan. Tak, bukan hit bangi tu, rock dan sekalian. Nak beritahu ada masa untuk berhibur. Ada masa untuk berhibur tuan-tuan sekalian. Jangan berhibur, jangan menampar, jangan melucah, jangan memuja nafsu, jangan puja perempuan, hak tu tak boleh. Tak macam dikir karuk tu, saya tahu Allah karuk tuan-tuan. Dia menyanyi pondan orang perempuan. Di Kelantan ada enakmen hiburan. Maka mereka datang belonggok kat mana, kat Besut tuan-tuan. Buat malu kampung aku tuan-tuan. Oh berat tuan-tuan. Ramai ribu orang. Daripada budak-budak sampai orang tua, saluran satu. Geruk RTM, rehat tunggu mati tuan-tuan. Untuk jora dia perempuan. Mak Jena punggung bersayar bersorak. Sebab dia melucah tuan sekalian. Dikir kadang dah bermini, dia masuk melucah. Suka orang kampung kurang berpendidikan tuan sekalian. Tak boleh tuan sekalian, tak boleh. Orang kampung sekarang kuat lu pay kuda. Pay kuda turun harga sekarang. Dulu RM30 sekarang RM10 harga pasaran semasa tuan-tuan. Makin murah budak-budak kena pay kuda RM10 sekarang. Oh bimbang tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Semalam selalu saya lepas program di Kota Terengganu semalam pergi ke Mane, tengok mana-mana budak-budak bawa motor ni. Tak peduli, tak ada lampu, tak peduli, tak ada helmet, tak peduli. Kadang-kadang budak betul kena pay kuda. Bahaya tuan-tuan sekalian. Kadang tak berlanggar apa pun, dia langgar kereta parking tepi jalan. Dia langgar, mati. Begitu tuan sekalian. Ni di kampung sekarang muslimin dan muslimat. Jadi Nabi sebut lagi jika Syahid Abdullah bin Abi Rawah kamu pilih salah seorang daripada kamu sebagai amal sebagai panglima kamu. Sahabat-sahabat keluar daripada Madinah. 3,000 orang, ada riwayat kata 4,000. Saya ambil paling rajah 3,000 tuan-tuan sekalian. Bergerak keluar daripada Madinah. Sampai tengah jalan, unit disikan beritahu musuh boleh 4 kali ganda. Ramai mana? 200,000 orang. Tentera Rom, Kristian bergabung dengan kabilah-kabilah Arab Kristian. Tuan-tuan, Arab Kristian tuan-tuan sekalian. Jadi tak pelik lah. Arab ni dia sampai sekarang, dia tak macam Melayu. Melayu ni tuan-tuan, walaupun kita lihat macam leceh je, dak, Melayu masih ada sisi positif mereka. Bab agama sebagai contoh. Nak beza dengan Arab. Tengok tuan-tuan. Tahun 1956, Sir Lord Reed, Sir William Mackle, Sir Iwajeni, Hakim Abdul Malik daripada Pakistan, dia nak letak perlembagaan apa tarikh Melayu. How to define Malay ni? Melayu kita apa tarikh? Perkara 160 perlembagaan kita tu beragama Islam. Cantik mana ada dunia tu. Tak nak tarikh Melayu, beragama Islam. Melayu tuan-tuan sekalian. Dah. Sebab tu Kadir Syekh Fatih kata dia Melayu. Sebab tarikh tu, itu tarikh Melayu tu beragama Islam tuan sekalian. Dah, semua tengok. Mana Melayu kita mulia tuan sekalian. Dengan agama kena jaga bangsa tuan sekalian. Dengan agama Arab dah. Sampai sekarang. Segi Algeria, Tunisia. Bukan semua Islam. Ada Arab Kristian. Arab Kristian tuan sekalian. Mesir sampai 6%. Dan mereka menguasai sektor strategik. Dan medianya, banknya. Mereka menguasai tuan sekalian. Yang Kristian.